Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan topik ini, saya akan jelaskan tentang definisi etika terlebih dahulu. Etika ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan moral dan adat yang sudah menjadi kebiasaan. Jika kita lihat daripada sudut bahasa pula, etika boleh dijelaskan sebagai prinsip moral dan nilai akhlak seseorang atau sekumpulan manusia. Definisi peradaban. Secara general, adab ialah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan penggunaan bahasa sopan. Dalam Islam, akhlak ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu akhlak memudah dan akhlak mazmumah. Secara ringkas, akhlak memudah merupakan tingkah laku yang baik, manakala akhlak mazmumah melibatkan tingkah laku yang keji. Terusnya, kita akan lihat definisi etika menurut Islam pula. Etika dalam Islam merujuk kepada nilai-nilai memudah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Secara tidak langsung, jika kita mengamalkan etika dalam Islam, kita akan mendapat pahala yang banyak. Peradaban menurut Islam pula, umum diketahui bahawa pembentukan peradaban di Melaka adalah disebabkan oleh pedagang-pedagang yang dari luar yang telah berdagang di Melaka dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Islam. Jelaslah bahawa peradaban ini pula adalah lebih kepada menerangkan ketamadunan di sebuah tempat. Peranan kedudukan. Kedudukan Melaka yang terletak di tengah pengalangan perdagangan di benua Asia, iaitu di antara timur dan barat, menjadikannya tempat yang strategik dan memudahkan kedua-dua negara mengaksesnya. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pengurusan pelabuhan yang tersendiri dan disusun. Sebagai contoh, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pelabuhan perdagangan, sistem cukai, sistem keselamatan, kemudahan infrastruktur, peraturan perdagangan dan mata wang yang digunakan. Di samping itu, kedudukan Melaka yang strategik menyebabkannya terlindung daripada tipuan adik musuh barat, Dayak dan Timur. Hal ini membolehkan kapal pedagang luar berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Melaka telah dikenali sebagai sebuah pusat perdagangan tersibuk dan terpenting di dunia oleh para pedagang pada masa itu. Selain itu juga, kedudukan Selat Melaka yang mengawal arah aliran perdagangan dunia di sebelah timur dan amat kaya dengan hasil bumi dan kedudukan yang strategi di antara tanah besar China dan benua kecil India. Seterusnya, dari sebelah barat pula, Selat Melaka dihubungkan dengan negara Arab dan negara Eropah melalui Mekah dan Aden. Oleh itu, Melaka turut dikunjungi oleh pedagang dari Arab sejak abad ke-6 Masihi. Kesannya, pelabuhan Melaka diiktiraf sebagai pelabuhan antarabangsa yang maju dan besar kerana menjadi tumpuan para pedagang Islam dan pengusaha Islam. Yang kedua, peranan pemerintahan dan raja-raja. Pembentukan pemerintahan Islam di Melaka bermula pada pertengahan abad ke-13 sejarah pada Ansar di Nusantara. Terdapat dua kerajaan Islam yang menjadi faktor utama dalam perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai contoh, kerajaan Samudra Pasar yang terletak di Aceh menjadi pusat dakwah terbesar dan yang pertama di Indonesia. Melaka diperintah oleh para sultan dan pembesar yang berpandangan jauh sebelum berlakunya penjajahan. Menurut Al-Ghazali, kesultanan adalah satu kepulauan yang menjadi jambatan antara agama dan pengurusan dunia, iaitu bertanggungjawab membuat penguasaan syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara keseluruhannya. Pada zaman Melaka, disebabkan peranan ini, sultan-sultan memakai gelaran Khalifatul fil Ard, berganti Allah di muka bumi, dan Zilalullah fil Ard, bayangan Allah di muka bumi, untuk menggambarkan peranan sultan terhadap pelaksanaan hukum Allah dan penyebaran agamanya. Atas sebab itu, walaupun Melaka ada sebuah upaya yang merdeka, ia tetap mempunyai hubungan dan ketumbukan kepada khalifah-khalifah Islam di Kahirah, Daulah Abbasiyah dan Istanbul, Daulah Uthmaniyah. Melaka tetap menerima bahawa khalifah adalah ketua bagi orang-orang beriman, Amir al-Mu'minin. Sultan Muzaffar Shah menjadikan Islam sebagai agama rasmi Melaka, sekaligus meletakkan Islam sebagai dasar pemerintahan negara. Semua urusan negara ditakbir menurut peraturan syariat dan hubungan dengan negara-negara Islam, khususnya khalifah di Kahirah diperlukan. Sultan Muzaffar Shah kemudian memperkenalkan hukum Melaka dan undang-undang laut Melaka sebagai penguasaan undang-undang syariat, di mana jawatan khadi diwujudkan untuk mengendalikan urusan kehakiman negara di bawah bendahara. Ilmu pentadbiran tradisional Melayu dikekalkan dalam pentadbiran Melaka, tetapi unsur-unsur Islam diterapkan sehingga ilmu Melayu tradisional tidak bersangka dengan syariat. Ketiga, peranan perkahwinan. Perkahwinan memiliki peranan penting dalam pembentukan etika dan peranan Melayu dalam Islam di Melaka dan Selatnya pada zaman depan. Perkahwinan juga memainkan peran penting dalam pembentukan nilai-nilai yang dipegang dan diamalkan oleh masyarakat Melayu. Perkahwinan dianggap sebagai proses untuk membentuk akhlak yang baik dalam diri individu serta menanamkan nilai-nilai kerjasama dan kesetiaan dalam sesebuah keluarga. Adat istiadat dalam proses perkahwinan termasuklah adat pertunangan, hantaran dan khutbah nikah. Adat tersebut diperlukan kerana perkahwinan dianggap sebagai tanggungjawab sosial yang tinggi dalam masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Perkahwinan di Raja Sultan Mansur Shah dengan Puteri Majapahit membuka peluang untuk rakyat Majapahit memeluk Islam secara lebih luas. Agama Islam menjadi lebih kukuh apabila ramai pedagang Islam turun ke Melaka dan memahami rakyat Melaka. Perkahwinan campur ini adalah satu daripada faktor yang membantu membentuk identiti Melayu yang berbagai-bagai etnik. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai polisi perkahwinan yang menggalakkan perkahwinan antara kerabat raja dan bangsawan Melayu. Ini menjadi satu strategi untuk membina persekutuan dan mengukuhkan kedudukan mereka dalam politik dan sosial. Tambah pada, polisi perkahwinan itu juga membolehkan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain melalui perkahwinan. Secara keseluruhan, perkahwinan memainkan peran penting dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu dalam Islam di Melaka dan Selatnya pada zaman dahulu. Peranan yang keempat ialah peranan ulama. Dalam perkembangan pembentukan etika dan peradaban Melayu dalam Islam di Melaka dan Selatnya, peranan ulama memberi banyak sumbangan yang sangat bermakna. Ulama di Selat Melaka memiliki peranan utama dalam menarik minat pemerintah dan rakyat untuk memeluk agama Islam melalui aktiviti dakwah. Mereka menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk dan pedagang yang datang berdagang di Melaka. Dakwah yang dilakukan oleh ulama telah membantu meluaskan pengaruh Islam di kawasan Melaka. Ulama di Selat Melaka berperanan sebagai penasihat sultan dalam bidang agama. Mereka memberikan nasihat kepada sultan mengenai pelaksanaan hukum Islam dan urusan keagamaan yang berkenaan. Tugas ulama sebagai penasihat sultan memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan memberikan panduan dalam pembentukan peradaban Melayu Islam. Selain itu, ulama di Selat Melaka juga berperanan dalam mengubah undang-undang yang berasaskan syariat Islam.
Mereka menggunakan pengetahuan agama untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Undang-undang ini berfungsi untuk memelihara dan melindungi nilai-nilai etika Islam dalam masyarakat dan juga menjaga kestabilan dalam pentadbiran. Ulama di Selat Melaka turut terlibat dalam pendidikan agama. Mereka mendirikan madrasah sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Ulama bertugas sebagai guru bagi generasi muda yang ingin belajar. Mereka sering mengajarkan ajaran agama dan nilai-nilai Islam. Pendidikan yang disampaikan oleh ulama membentuk etika dan peradaban Melayu Islam di Selat Melaka. Peranan yang kelima ialah peranan politik. Dari aspek politik pula, ia memainkan peranan penting dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu dalam Islam di Melaka dan selatnya pada zaman dahulu. Kekuatan politik di Melaka membolehkan pembentukan kerajaan yang stabil dan berkuasa. Kerajaan Melaka telah banyak mengamalkan prinsip-prinsip politik Islam dalam pemerintahannya. Pihak kerajaan memegang teguh kepada nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab serta keadilan dalam menjalankan sebarang urusan politik. Nilai-nilai ini menjadi dasar daripada etika politik yang mempengaruhi peradaban Melayu dalam Islam di Melaka dan selatnya pada masa tersebut. Di samping itu, Melaka mencapai kestabilan politik di bawah pentadbiran Tun Perak dan secara tidak langsung menjadi tumpuan kepada pedagang-pedagang luar. Peranan yang terakhir ialah peranan perdagangan. Pelabuhan Melaka memainkan peranan besar dalam peradaban Melayu dan Islam. Kedatangan masyarakat luar seperti dari Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya telah meningkat dengan kedudukannya yang strategik di Selat Melaka yang merupakan laluan perdagangan di antara timur dan barat. Oleh itu, Melaka digelar oleh komuniti Arab sebagai Malakat, iaitu wilayah perhimpunan pedagang dan barangan dagangan. Kedua itu, proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan dan mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama merujuk kepada hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Contohnya seperti orang Melayu yang terdiri daripada pelbagai suku kaum seperti orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandarin sebagainya. Orang Cina yang mempunyai pelbagai suku kaum seperti Hakka, Kantonis, Hainai, Teosnyo dan sebagainya. Orang India pula terdiri daripada seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Walaupun mempunyai pegangan agama yang berbeza, tetapi dari segi budaya adalah sama. Apa itu Selat Melaka? Selat Melaka itu ialah kawasan perairan yang sempit yang memisahkan semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera di Indonesia sebagai laluan perhubungan utama antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Kenapa ia dinamakan Selat Melaka? Ia kerana sepenuhnya pokok yang popular di negeri Melaka dan Sumatera. Dan panjangnya antara 930 km yang merupakan sebahagian laluan Hindi di bahagian timur dan Lautan Pasifik juga di bahagian timur. Sejak abad yang ke-17, Selat Melaka telah menjadi laluan pelayaran dan perdagangan yang utama antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Juga Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia setaraf dengan tulisan Suez atau tulisan Panama yang juga sangat penting kepada kestabilan ekonomi dunia, khususnya kepada negara Amerika Syarikat, Jepun, China dan lain-lain negara di Asia Tenggara. Ada 4 kesanan hubungan perdagangan dan politik. Kedua buah kerajaan menjalinkan hubungan diplomatik bagi mencapai kata sepakat untuk memperkukuhkan pertahanan dan pentadbiran sesebuah kerajaan. Kerajaan terasa terancam akan menawarkan hubungan diplomatik dengan kerajaan yang mempertahankannya lebih kukuh. Antaranya kesan hubungan perdagangan dan politik ialah sistem pentadbiran yang di mana kedudukan yang strategik yang berada di antara Asia Timur dan Asia Barat yang menyebabkan Melaka merupakan kerajaan yang gemilang juga merupakan pusat perdagangan rempah. Munculnya Islam sebagai agama utama yang terbesar dan menjadi anutan utama kerana rajanya telah memeluk agama tersebut. Seterusnya sistem perundangan iaitu golongan pendidikan yang menyebarkan semangat nasionalisme, kebanyakan kesedaran politik dan pembangunan negara pendidikan tempatan. Selain itu, sistem agama dan kepercayaan. Wujudan kitab, tasawuf dan falsafah membentuk ke arah budaya dan corak Islam. Ajaran Islam berlandaskan kepada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang wajib. Akhir sekali, budaya dan adat-adat. Kebanyakan orang Melayu mengamalkan Hindu dan Buddha dan adat yang merangkumi setiap benda atau unsur di dunia yang wujud dalam keadaan semula jadi dan tertakluk kepada fitrah atau hukum semula jadi. Adat yang dikenali sebagai hukum adat iaitu peraturan hidup yang diwujudkan oleh nenek moyang orang Melayu dahulu untuk memastikan terdapat keharmonian dan dalam hidup masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhirnya, topik kita sudah sampai penghujungnya. Sebagai kesimpulan, sudah jelaslah bahawa Melaka dan selatnya telah memiliki peranan yang penting dalam sejarah pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam. Sebagai pusat perdagangan yang amat strategik, Melaka secara tidak langsung telah menjadi tempat yang bertemunya pelbagai kebudayaan, agama dan tradisi. Secara keseluruhan, melalui penyebaran agama Islam, pemerintahan yang berteraskan nilai dalam Islam dan perdagangan yang maju, Melaka telah menjadi fokus utama dalam pengembangan etika dan peradaban Melayu dan Islam di Nusantara. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.